Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita bersiaran di Facebook Live Jabatan Pembangunan Wanita bersama kami dari Agensi Anti Dadah Kebangsaan Negeri Johor. Okay, sebelum saya mulakan topik kita pada hari ini, topik kita dadah, kesan terhadap wanita dan institusi kekeluargaan. Okay, boleh dengar saya? Harapnya boleh dengar lah ya semua. Okey. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasihlah kepada Jabatan Pembangunan Wanita atas jemputan kepada Agensi Anti Dadah Kebangsaan Negeri Johor. Untuk topik ni lah topik yang bagi saya sangat bagus, kesan terhadap wanita dan institusi kekeluargaan. Memang kita tak nafikan lah, dadah ni memang sangat memberi kesan kepada kita. Tak kira lah wanita ke apa bangsa sekalipun, memang kesannya tu memang ketara pada kita. Okey. Sebelum saya mulakan, rasanya eloklah saya perkenalkan dulu diri saya. Okay, nama diberi Nur Hafizah binti Mat Desa. Saya selaku pegawai anti dadah di Agensi Anti Dadah Kebangsaan Negeri Johor, memegang portfolio kesedaran awam dan pendidikan pencegahan di ADK Negeri Johor lah. Okay, semalam bersiaran bersama sahabat saya dari AADK Daerah Muar. Hari ini bersama saya pula di ADK Negeri pula. Okey. Kita terus mulakan dengan topik pertama, topik kita, apa yang akan saya kupaskan pada hari ini. Pertama sekali kita akan tengok pengenalan AADK itu sendiri. Apa itu AADK, apa perkhidmatan dan bidang tugas yang disediakan oleh pihak AADK. Kemudian definisi dadah. Nak kenal apa, nak kita kata melawan musuh kita tu, kita kena kenal dulu musuh kita. Jadi apa itu dadah, apa itu penyalahgunaan, apa itu penagihan dadah. Dan seterusnya kita masuk ke statistik penagihan dadah wanita. Kita tengok berapa bilangan penagih wanita di Malaysia dan di Johor. Okay, kemudian barulah kita masuk kesan dadah terhadap wanita. Kita tengok apa realiti yang berlaku pada wanita dan keluarga akibat daripada dadah ni. Kemudian kita teruskan pula dengan faktor risiko dan pelindung. Bagaimana kita nak mencegah keluarga kita atau golongan-golongan wanita ni daripada terus terlibat atau menjadi kesan akibat daripada masalah penyalahgunaan dadah, substan dan perancangan sosial ini. Okey. Saya teruskan. Saya harap boleh dengar lah. Kalau kat sini tengok macam tak ada ni lagi. Tak ada. Kalau siapa-siapa yang ni bolehlah komen. Kalau ada soalan pun kita boleh sharekan kat sini. Kita sama-sama kongsikan. Okay, kemudian saya teruskan dengan topik pertama kita. Pengenalan AADK. Okay. Okey, saya teruskan dengan pengenalan AADK. Apakah AADK? Siapakah kami? Okey. Sekejap Okey, kalau AADK di negeri Johor ni, pejabat AADK negeri, kita terletak di Blok 5 Kompleks Kementerian Dalam Negeri. Jadi siapa-siapa yang berniat atau nak melaporkan apa-apa atau nak berjumpa dengan pegawai kami, boleh berjumpa kami di sinilah, di alamat yang tertera, atau boleh kontak juga. Nombor telefon pun saya dah letakkan di situ. Boleh call.
Okey, apa itu agensi anti dadah? Apa visi? Visi kami adalah masyarakat Malaysia bebas dadah, dan kami sebagai agensi utama memerangi dadah. Di moto kami, bersama membasmi dadah. Kalau tengok objektif kami pula, kami ingin mencegah seseorang itu daripada terlibat dengan dadah, kemudian kita merawat dan memulihkan penagih dadah, kita mencegah penagihan semula, membantras bekalan pengedaran dan penyalahgunaan dadah mengikut strategi pencegahan, rawatan dan pemulihan, penguatkuasaan serta kerjasama antarabangsa. Okey. Kalau di Johor ini, perkhidmatan AADK, kami mempunyai 9 AADK daerah. Kalau yang tadi tu di Setia Tropika adalah pejabat AADK negeri, dan di bawah AADK negeri kita ada 9 lagi AADK daerah. Kita ada di semua daerah di Johor ini kecuali daerah Kulai. Okey. Kemudian kita juga ada sahabat-sahabat kami di PUSPEN, Pusat Pemulihan dan Penagihan Narkotik Kota Tinggi dan MUA, dan kita juga ada PUSPEN Tampoi yang khas untuk pesakit psikiatri. Okey. Kita teruskan. Ini adalah fungsi-fungsi AADK. Kita di AADK melaksanakan pendidikan dan pencegahan dadah dalam masyarakat. Kita melaksanakan rawatan dan pemulihan ke atas penagih dadah dalam institusi, iaitu di Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik kami di PUSPEN, dan juga dalam komuniti, bersama komuniti dan di AADK daerah sendirilah. Kemudian kita juga melaksanakan penguatkuasaan berasaskan sumber perundangan sedia ada, dan kita menjalinkan kerjasama dan hubungan antarabangsa dalam membantras penyalahgunaan dadah. Okay, seterusnya ini adalah 5 kami perkhidmatan AADK ni kita berdasarkan 5 teras dan strategi dalam dasar dadah negara, iaitu pendidikan pencegahan, rawatan dan pemulihan, penguatkuasaan, pengurangan kemudaratan serta kerjasama antarabangsa. Di bawah dasar negara, kita tahu tanggungjawab membantras dadah ini adalah tanggungjawab bersepadu antara semua agensi kerajaan, badan bukan kerajaan, badan korporat, masyarakat yang menjalankan peranan dan fungsi masing-masing. Kalau kita lihat, Kementerian Pembangunan Wanita juga terlibat bersama dengan Jabatan Pembangunan Wanita lah. Kita kiranya memang kita bersama-sama dalam pelaksanaan dasar dadah negara ni lah, untuk sebagai tujuan untuk membantras dadah itu sendiri. Okey, kalau kita tengok di slide ni pun, pelaksanaan DDN ini memang mengambil kira dasar-dasar lain seperti dasar sosial negara di bawah Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga serta masyarakat, dasar komuniti negara, dasar belia Malaysia, dasar keselamatan dalam negeri juga. Okey, tapi cabaran memang ada, tapi kita still pelaksanaan tu masih kita teruskan. Okey. Ini adalah matlamat dasar dadah negara. Seperti saya cakap tadi, kita nak menghapuskan permintaan kepada dadah dan bekalan dadah sehingga mewujudkan keluarga bebas dadah, institusi pendidikan bebas dadah, tempat kerja bebas dadah serta kawasan bebas dadah yang selamat dan kiranya selamat untuk didiami. Okey. Sekejap seterusnya. Ini kita punya perkhidmatan adalah berpandukan punca kuasa. Yang pertamanya adalah Akta Agensi Anti Dadah Kebangsaan 2004 Pindaan 2016. Yang keduanya Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983. Yang ketiga Akta Dadah Berbahaya 1952. Dan yang keempatnya Perintah Tetap Ketua Pengarah dan Terma Rujukan Pengawasan dan Pemulihan dalam Komuniti. Okay, ini sedikit sebanyak berkenaan dengan AADK. Okay, seterusnya, apa itu? Kita terus masuk ke topik kita. Apa itu definisi dadah, penyalahgunaan dan penagihan? Okay, apakah itu dadah? Kalau kita boleh tengok di sini, definisi dadah. Dadah dalam kamusnya adalah bahan yang digunakan untuk ubat-ubatan. Sebagai ubat sebenarnya dadah ni. Tapi bila kita salah guna, dia menjadi mudarat. Bila disalah guna,
kita macam kita macam saya cakap, salah guna, kita kita kiranya kita dah menzahirkan bentuk dadah ni dalam bentuk yang bukan sepatutnya. So bila kesannya tu akan jadi berbeza daripada apa yang kita gunakan sebagai ubat-ubatan di bawah preskripsi dan daripada ahli yang bertauliah lah. Okay, sebenarnya dadah ni kalau kita lihat dia dihasilkan daripada tanaman atau dihasilkan melalui bahan sintetik daripada precursor kimia lah. Dan kesannya tu memang ketara, dia terus attack, dia terus serang otak dan saraf tunjang kita, menyebabkan perubahan mood, persepsi dan juga tingkah laku. Okay, bila berlaku penagihan, kita terlibatlah dengan kebergantungan secara fizikal dan psikologikal. Dan yang paling teruk boleh membawa maut lah. Okay, seterusnya definisi apa itu dadah. Tadi kita dah dengar definisi dadah, sekarang kita tengok pula definisi pengguna. Apa itu pengguna? Kalau kita guna dengan betul, apakah itu pengguna yang betul, apakah pengguna yang salah, penyalahgunaan dadah yang salah, dan apa pula penagih dadah. Okey, pengguna dadah ni adalah orang yang menggunakan dadah untuk merawat atau mencegah penyakit. Kita kiranya gunakan dadah sebagai ubat-ubatan lah, dengan preskripsi yang betul daripada pakar yang bertauliah. Kiranya kita dapatkan preskripsi daripada orang yang sepatutnya, bukan kita buat preskripsi sendiri dan jadikan benda tu melebihilah dos. Kalau kita belajar, kalau kita kaji farmakologi, kita ada satu statement yang mengatakan a dose make poison. Dos tu boleh menyebabkan satu benda yang okey, yang elok menjadi racun. Macam itulah. So penyalahgunaan dadah, betul, itulah yang saya cakap, daripada kita menggunakan dos yang betul, tapi kali ni kita salah gunakan. Kita suka-suka hati tambah dos yang dibenarkan, menggunakan dos secara salah, tidak betul dan bagi tujuan bukan bagi tujuan perubatan untuk mendapatkan keseronokan atau menghilangkan kecelaruan. Kononnya stres sangat kan, jadi ambil Panadol pun dah lebih daripada 8 biji, dah berpapan-papan kan. Jadi benda tu adalah salah guna. Okay, penagih dadah. Siapa itu penagih dadah? Penagih dadah ni pula, tadi penyalahguna dadah. Ini penagih pula. Penagih dadah ni adalah orang yang menggunakan dadah secara kompulsif untuk tujuan melepaskan gian dan ketagihan. Dia kalau tadi pengguna, sekarang ni dah menagih lah. Kiranya dia tak boleh hidup tanpa bergantung dengan dadah. So kebergantungannya sangat tinggi dengan dadah. Jadi dia terpaksa mencari dadah untuk puaskan dia punya untuk puaskan diri dia. Okey, apa itu pengedar dadah? Pengedar dadah ni kita macam bisnes lah biasanya. Sama ada kecil-kecilan maupun besar-besar kan. Tapi tak semua pengedar dadah itu adalah penagih. Tapi matlamatnya sama, mendapatkan keuntungan secara haram. Okey, kita teruskan dengan slide seterusnya.